membawa pada penubuhan mata Majlis Agama Islam tertinggi ditubuh tahun 47. Mata ini menyertai PKMM. Ini tahun 47. Setelah PKMM masuk dalam UMNO, mata menyertai PKM. Mana dia? Mata ini sebenarnya kalau ikut kajian sejarah, inilah pasnya mata ni. Majlis Agama Islam tertinggi yang dalam bentuk organisasi, dalam bentuk perjuangan dia sudah mula lebih awal. Tapi dia sekat macam-macam, dia tak boleh tubuh parti. Akhirnya dia tertubuh tahun 48. Tapi mata ini baru permulaan Majlis Agama Islam tertinggi ni. Ulama-ulama, kelompok ulama macam-macam kelompok tubuh. Dan ada dalam UMNO. UMNO saya kata tak ada lagi. Tapi bila British perkenalkan Malaysia, golongan elit yang tak berjuang apa-apa dah seronok aja. Jangka British balik memetah mula tak ada masalah. Mereka tak tuntut mereka. Kalau tidak mereka tubuh dah parti. Mereka tak tubuh parti. Dan tubuh parti PKMM kiri untuk mereka. Jadi bila British perkenalkan milenial, kau pecat mereka ni, beri jawatan mereka pada orang lain. Yang tu mereka marah. So tubuhlah UMNO. Tubuh UMNO ni semua orang dalam tu ada. Yang kiri berjuang mereka dalam UMNO. Jadi kalau orang kata UMNO ni tak berjuang mereka, tak betul juga. Memang UMNO berjuang mereka, tapi UMNO yang mana satu? Kena faham Yang kedua ialah kanan ni. Kanan yang dalam UMNO berjuang untuk tuntut hak Melayu atas nama Melayu, hak istimewa Melayu pada hari ini. Hak istimewa Melayu ni apa benda? Jawatan-jawatan kedudukan negeri, itu yang mereka tuntut. Dan mereka dapat tahun 48 persekutuan tu, Piti beri. Kemudian satu lagi kelompok agama. Ada dalam tu, tapi dia baru bercita-cita, baru merancang. Dah bukti tunjuk bahawa dia mesyuarat, dia bersidang, dia berkumpul, bincang untuk tubuh parti. Tak boleh, banyak halangan sangat. Kebimbangan tu wujud. Tak boleh tubuh. Silat tubuh, kena tangkap British. Jadi tumpang orang lain lagi tengok keadaan dulu. Akhirnya jadi lambat. Masa dalam UMNO mereka selamat. Kelompok ini masuk dalam PKM masuk UMNO selamat. Boleh buat kerja dah, tak ada tekanan. Maka dalam masa yang sama mereka lihat dalam UMNO ni ada masalah. Banyak elemen-elemen yang bertentangan dengan syariat. Mereka rasa tak boleh, kita kena tubuh parti sendiri. Maka berbincanglah beberapa golongan ulama ni termasuk saya kata Abdullah Fahim, Osman Hamzah, Fuad Hasan, macam-macam lah. Abu Bakar Al-Bakir pun ada. Mereka ini pelbagai jenis ulama duduk dalam UMNO sekaligus. Bersatu dalam tu, berkumpul buat persidangan, beberapa kali persidangan. Lepas lahirkan mata, mereka akhirnya berjaya buat satu keputusan untuk lahirkan Hizbul Muslimin. Mata tu permulaan daripada PAS, Hizbul Muslimin jadi parti politik rasmi. Bila mereka tubuh Hizbul Muslimin, ngaruhnya sangat kuat. Hari ini saya patut bawa satu rekod, nak beri pada sesiapa yang patutlah. Rekod Perisikan British, MSS PJJ nama dia. Baik, jadi rekod Perisikan British, Malayan Security Service Special Branch, Political Intelligence Journal. Tahun 1946 ada 1948. Rekod yang komprehensif, ada 2000 halaman. Dengan saya satu rekod. Saya nak bawa lah hari ni. Tak muat pendrive, besar sangat. Nak masuk external hard disk pun tunggu 3-4 jam tak sanggup. Tak jadi bawa. Selalunya saya beri yang ni percuma. Yang ni kalau anda baca, tapi dalam bahasa Inggeris lah, anda boleh tahu semua yang berlaku tahun 45-47. Apa benda sebenarnya. Kita boleh faham sejarah dengan yang ni saja. Untuk 45-47. Lepas Jepun. Tapi saya nak ringkaskan. Bila masuk kelompok agama dalam UMNO ini, mereka bergerak, British tak boleh bertindak. Kerana itu kelompok sederhana. Tetapi akhirnya mereka rumuskan untuk bentuk satu parti, nama dia Hizbul Muslimin, di luar UMNO. Organisasi yang tersendiri. Dan Hizbul Muslimin ini dia hebat. Dia bergerak di Gunung Semanggur. Dia ditubuhkan betul-betul. Pada masa itu, golongan bukan Melayu berpaling daripada British kejap. Bersetuju untuk bincang dengan mereka. Kemudian bergabung dengan kelompok agama dan kiri. Ini bentuk Putera EMCJA tahun 47. Buku Putera EMCJA ini kerana dia sangat besar. Satu organisasi pertama, bukan perikatan, bukan UMNO. Putera EMCJA ini yang mula dulu. Kemudian yang lain tu tiru. Satu pakatan Melayu dan bukan Melayu. Tetapi apa yang dicapai dalam keputusan mereka dalam perlembagaan rakyat yang mereka tubuh perlembagaan untuk merdeka, bahawa orang Melayu sedia berkorban untuk beri kerakyatan pada bukan Melayu. Kerana mengikut Burhanuddin tak ada pilihan dah. Mereka ni mesti kena diterima juga kok mana pun. Tapi dalam kepala Burhanuddin dia nak gabung dengan Indonesia. Ada solution dia. Jadi dia tak heran. Tapi orang bukan Melayu sanggup berbuat beberapa perkara. Ini tak jadi dalam sejarah ni. Perkara ni tak mungkin berulang dalam sejarah. Mereka iktiraf hak orang Melayu ni. Mereka mengakui bahawa tanah air ni tanah orang Melayu. Mereka iktiraf raja-raja dan agama Islam ni. Mereka iktiraf bahasa. Tapi yang penting sekali ialah mereka mengakui bahawa mereka itu Melayu. Mereka kata okey, kami jadi Melayu lah, tak apalah sebut Melayu. Tanah air ni tanah Melayu, kami ni Melayu. Untuk dapatkan hak. Apa makna di sini?
Ini pada hari ini nama dia tanah Melayu. Bangsanya apa? Tak kira lah warna kulit apa, Melayu. Maka semua orang dapat hak sama rata. Ini keputusan yang sangat besar. Semua pihak boleh kita lihat sebagai rugi atau semua pihak boleh kita lihat sebagai untung. Tolak ansur tu, semua orang kena korban satu sama lain. Tapi pengiktirafan tu penting. Bahawa tanah air ini tanah orang Melayu. Mereka ini datang, mereka diberi iktiraf hak tersebut. Bila ada hak tersebut dalam perlembagaan rakyat, kalau jadi perlembagaan, jadi kerajaan, ini adalah satu perlembagaan yang sangat kuat. Tapi British bila dia tengok yang ni, dia tengok orang Melayu dah bergabung dengan bukan Melayu, dah capai syarat, dia perlu beri kemerdekaan kerana syarat dia ialah orang Melayu nak merdeka kena gabung dengan bukan Melayu, kena terima orang bukan Melayu. UMNO pada masa itu tak boleh terima. Jadi mereka ni boleh terima. Maka laporan perisikan British ini sebut, kalau kita tidak mengambil tindakan, UMNO ini akan rebah. Dan UMNO pada masa itu tahun 46, bila dia Datuk On pergi berunding dengan British, orang Melayu dah tahu hati dah dengan Datuk On. Ramai yang keluar, mula dengan PKMM keluar, kemudian diiringi oleh persatuan lain seperti Kesatuan Melayu Johor keluar, kemudian cabang-cabang UMNO ni daripada parti Datuk On sendiri keluar, jadi cabang PKMM di Pulau Pinang keluar, jadi cabang PKMM keluar beramai-ramai, guru-guru ramai keluar, orang Melayu keluar tak puas hati, tak tutup merdeka. Mana dia orang Melayu pada masa itu dalam UMNO mahu merdeka. Maka laporan British ini kita baca sangat negatif. Dia report pada siapa? Dia report kepada pejabat yang membuat keputusan. Dan Datuk On masa itu dia pergi ke Pulau Pinang, dia menjelajah untuk menyelesaikan masalah ni, keretakan dalam UMNO ni, fenomena yang menyebabkan UMNO sedang runtuh. Dia bagi amaran pada pengikut UMNO, jangan pergi ke Gunung Semanggo. Orang UMNO pergi juga kerana alasan dia ialah Islam itu merah, bahaya dari gunung, dari hutan, dari seberang. Dari gunung Semanggo Islam merah, komunis. Bahaya dari hutan, komunis. Bahaya dari seberang Indonesia, bahaya. 3 bahaya ni disebut. Dan dia sebut lagi dalam sumber lain, dia kata kena ambil tindakan. Tak ambil tindakan, UMNO akan rebah. Oleh British pun sebut, kalau kita tak bertindak sekarang, UMNO akan ditelan oleh Indonesia, dia sebut. Kenapa dia sebut Indonesia? Kerana pejuang kiri, pejuang agama di sini, kalau trace balik asal usul mereka datang dari seberang. Burhanuddin ke, Abu Bakar Al-Bakir ke, siapa nama saja, seberang. Orang Melayu dahulu dah dibanteras dah. Bangkit banteras. Yang elit-elit dihanyutkan. Akhirnya tak ada dah orang di sini yang berjuang jadi pemimpin, yang dari luar bantu. Dari Sumatera, dari Timur Tengah, Tamil Muslim, dari Fatani, bantu orang Melayu di sini. Kata bahawa kita ni pun Melayu walaupun asal dari keturunan Keling. Adalah timbul istilah DKA, DKK bergaduh pada masa itu. Ada kelompok-kelompok Melayu ni, ini bukan Melayu, yang ni berjuang. Yang kata tu tak berjuang untuk Melayu saja. Golongan agama ni lah. Dia tidak ada satu tempadan yang memisahkan dia di antara negeri, antara ras dan sebagainya. Dia berjuang untuk kebebasan daripada penjajahan. Dia tidak ada istilah kaum-kaum ni. Bila ini berlaku, report dah keluar, tindakannya adalah mengisytiharkan darurat tahun 1948. Darurat kita belajar, saya kata tadi, disebut menentang komunis. British ini penjajah yang sangat cerdik. Cerdiknya sampai sejarah kita tak boleh lihat dia ini sebagai penjajah, tak tahu kejahatan dia. Tak pernah kita suruh British ni minta maaf, kita suruh Jepun yang minta maaf kerana kejahatan. Dia dilindungi. Tak hapuskan gerakan tutup merdeka, tak boleh. Dia dah perjanjian dengan PBB. Satu dunia ni senang tunggu tanah Melayu merdeka. Di Afrika keluar akhbar tanah merdeka, mereka kata kenapa tanah Melayu tak merdeka? Di Afrika ni tanya dalam akhbar. Burhanuddin ni dah tahu dah, orang di sini dah tahu dah. British ini tunggu bila-bila masa beri kemerdekaan. Bersedia dah. Sebab tu tubuh parti. Tapi British tak mau beri. British fikir alasan apa nak gunakan? Alasannya adalah komunis. Dengan sebut semua yang lawan dia ni komunis, ulama itu komunis, kiri komunis, kemudian ditambah lagi alasan komunis ni bukan komunis dari China, komunis dari Soviet. Komunis dari Soviet ini ada masalah dengan mereka. Komunis dari China tak ada masalah, British okey, kita ada hubungan baik. Guna alasan Soviet pada masa Perang Dingin, Amerika takut, PBB takut, maka dia isytihar darurat. Ada orang peduli pun, semua sokong, menyebabkan British boleh kekal di sini kerana lawan komunis. Lawan komunis ni tahun 80-an ada lagi, tahun 60 habis, sambung balik tahun 80-an. Jadi dunia senyap. Ada seorang pengkaji nama dia Frank Freddy, saya sebut tadi, dia kata istilah darurat ni pun kita kena tipu. British ni cerdik, dia tak guna istilah perang, dia guna istilah darurat. Darurat ni dia suruh orang masuk rumah, perang ni dia keluar rumah cari orang. Apa yang British lakukan pada masa darurat ni, masa dia istilah darurat atas alasan komunis, dia hantar tentera, hantar kereta kebal, hantar pesawat, panggil dari New Zealand, panggil dari Australia, ganyang komunis habisan. Target dia 2 minggu saja selesai, tapi dia tak berjaya kerana tak ada sokongan awalnya. Tapi yang pentingnya di sini ialah darurat ini
ni untuk tunjuk British itu baik. Dalam buku teks kita ni, darurat ni menjadikan British itu baik, hero, kerana nak amankan keadaan. Sebenarnya dilancarkan perang. Perang ni pada siapa? Mengikut Freddy, perang ini namanya colonial war, perang jajah, perang penjajahan. Perang ni untuk jajah balik, untuk recolonize, jajah semula. Macam mana? Perang kelompok mana satu yang nak tutup mereka sekaligus, yang ada potensi sekaligus, sampai ke akarnya, sampai tak ada lagi pihak yang berani tuntut mereka. Darurat ni sasaran dia adalah terhadap madrasah-madrasah, kampung-kampung Melayu yang tak serah kelompok kiri, golongan ulama yang anti komunis, semua ditangkap asalkan British sebut dalam laporan tersebut mereka ini membawa ancaman pada British. Darurat yang kita belajar ni, yang kita diajar di sekolah lain, yang diajar di sekolah ni versi British. Komunis tak lawan pun British, tak angkat senjata. Kenapa saya kata macam tu? Setengah orang bila saya kata komunis tak lawan British yang istilah darurat, cepat-cepat mereka tuduh saya komunis. Saya ni lawan komunis penuh jiwa raga. Bila saya kata komunis tak angkat senjata lawan British yang angkat senjata lawan komunis, tu orang tuduh sebagai komunis. Walanu tu macam-macam dah. Baik, dia istihad darurat. Dia bagi alasan 3 orang majikan dibunuh Sungai Siput. Buku Cimping kata, kami tak keluarkan arahan suruh bunuh majikan. Buat apa bunuh majikan? Nak lawan British, terang balai polis. Baru betul, kami tak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Bila saya baca rekod British yang baru keluar, British kata dia pun tak tahu. Ada pelajar PhD yang buat dakwaan, yang buat tesis, dia bentang depan saya. Orang ramai dia kata, komunis inilah yang bunuh 3 orang majikan Eropah. Saya bangkit. Dia kata, mana sumber yang anda telah rujuk? Terus dia. Bisa dia terpaksa hantar laporan pada CIA, Special Branch British. Dia terpaksa report pada CIA Amerika ni. Kerana dia kena buat keputusan, mesti restu Amerika. Dia lemah dah bangsa. Jadi dia bagi tahu pada CIA, dia pun tak tahu. Dia sebut perkataan perhaps, mungkin ini komunis. Tapi dinafikan oleh Cimping. Cimping kata bukan. Kalau komunis tak mengaku, British tak mengaku, kenapa kita lebih tahu daripada mereka? Kenapa buku teks lebih tahu daripada mereka dua ni? Mana sumber yang kita rujuk? Pelik. Yang tulis sejarah komunis angkat senjata tu ambil daripada mana? Saya pun tak tahu, patut tanya saya ni siapa yang tulis. Awalnya saya pun tak tahu ni. Tiba-tiba muncul British yang kata. Tapi sekarang ni orang yang simpati pada perjuangan komunis dan mereka ini kelompok ortodoks yang kata komunis angkat senjata, mereka dah tarik balik dah. Mereka kata sebenarnya memang komunis tak angkat senjata pun, dia kata, tapi komunis akan angkat senjata. Dia ubah versi macam tu. Tapi tak angkat senjata lah. Komunis tak angkat senjata sebab apa? Sebab komunis ni alat British, kawan British. British telah menjadikan dia sebagai scapegoat, kambing hitam untuk disalahkan. Kerana British pun takut dengan komunis ni walaupun berkawan. Dia berkawan masa lawan Jepun, dia bagi senjata. Dia bagi pingat pun kat Cimping, OBE. Megah ada gambarnya dapat pingat. Masa istiar darurat tu, Cimping ada di Pekan. Tak silap saya atas bas. Dengar pengumuman melalui radio, darurat diisytiharkan. Dia pun tak tahu apa-apa. Tak bersedia. Maka dia disembunyikan oleh seorang perempuan Cina dalam rumah dia, selamat dia. Tak tahu pun, tak rancang pun. Saya nak menunjukkan PKM ini, dia baik dengan British. Dia alat penjajah. Dia ni penjajah. Kalau dapat kuasa, saya sebut tadi 14 hari. 14 hari dapat kuasa, dia keluar tunjuk kekuatan dia, berbaris di tengah Pekan, di Alustar, di Johor Perak dan sebagainya, tunjuk kekuatan pada orang di sini bahawa dia berkuasa. 14 hari saja beri kuasa. Tiba-tiba orang pada hari ini kata inilah pejuang mereka ni baik, mereka lawan British, padahal mereka persubahat British. Yang ni kelompok yang mengatakan komunis pejuang merdeka. Saya nak lompat sikit tentang kedudukan PAS ni. Memang dari segi secara logiknya kita nampak PAS ini dia keluar daripada UMNO. Tapi perjuangan PAS saya kata kena dinilai semula. Kena dikeluarkan balik sejarah perjuangan agama ni dari konteks mereka sendiri. Jangan tengok kiri. Cerita agama-agama mana mereka ni persambungan baru nampak. Sehingga mereka kemudian muncul dalam bentuk mata. Kemudian dalam bentuk lepir. Tak pernah dengar ni, lepir tahun 1947. Kemudian paper mask. Pernah dengar ke tak? Saja tak mau sebut semua. Dengar ke tak? Lepir. Pernah dengar tak? Cikgu pun tak tahu ni. Lepir-lepir ni paper mask apa ni. Awas api apa semua. Awas ni yang api ni yang mula-mula sekali diharamkan masa sebelum darurat. Mula-mula sekali ni. Yang tangkap mula-mula sekali ni Ahmad Bustamang. Ketawa dia kena tangkap mula-mula. Cah rekod. Yang lain tangkap kemudian. Kenapa yang ni kena tangkap dahulu? Dia berbaris pakai penyapu, tunjuk simbol nak lawan British. Berbaris pakai penyapu baru. Tak ada senjata. Kena tangkap terus. Kerana ada elemen nak lawan. Slogan dia ialah merdeka dengan darah. Sebut merdeka dengan darah. Kalau itu perlu. Wajar. Sahih. Di Palestin lawan Israel. Dengan darah. Serang Israel. Tembak sampai mati. Sah ke tak sah? PBB kata sah. Kerana itu hak. Mereka ni angkat senjata. Bukan angkat senjata lagi. Kena tangkap dah. Diharamkan parti itu kerana dia anggap radikal.
Dan istilah radikal ini dalam buku kita ni, saya kata dalam Facebook saya sampai meluat. Lawan British radikal, lawan British radikal. Cakap politik radikal. Tak tubuh negara Islam radikal. Kritik yang tubuh radikal. Radikal semua. Yang baik dengan British ni, yang puja British, subhat dengan British ni kira macam mana? Nak sebut istilah apa? Sepatutnya yang tu yang radikal, kerana tidak mempertahankan hak sendiri. Masuk dengan berjaya. Baik, kemudian ditubuhkan Hizbul Muslimin, dan daripada situ diisytiharkan darurat. Kelompok agama ni bila isytihar darurat mereka itulah mereka takut nak tubuh parti. Nak tubuh parti macam mana? Tubuh saja. Ada yang kata 3 bulan, ada kata 5 bulan. Terus British tangkap. Dia tak harangkan, British tangkap semua. Daripada presiden, anggota dia semua tangkap. Dipenjarakan tanpa bicara, tak masuk mahkamah. Yang ni tuduhan dia komunis, subversif. Masuk mahkamah tak lekat. Jadi guna ISA, tak payah bicara kan. Kurung mereka ni sampai mereka penat. Keluar mereka tak mahu dah terlibat. Takut dah. Burhanuddin pun sering tahun 60 macam tak buat apa-apa lagi, tak mahu terlibat. Kemudian lama kemudian pas dah ada, barulah dia sertai dilantik sebagai presiden. Dan nak jelaskan kepada anda di sini, kelompok ini lepas darurat diisytiharkan, ada yang lari ke Indonesia, Ibrahim Yaakob and the gang lari ke Indonesia, segelintir masuk ke hutan, Syamsul Fakih, Abdullah Shidi masuk ke hutan, tak boleh buat apa-apa, kena tumpang komunis, tubuh regimen ke-10 oleh Chimping, dia tubuh regimen ke-10 khas untuk Melayu. Tak boleh masuk PKM biasa ni, mereka tak sesuai. Perjuangan PKM ni dia bukan perjuangan komunis saja, dia perjuangan komunis nasionalis, kiblat dia negara Cina. Perjuangan dia Cina. Chimping ni pernah disebut dalam buku dia ni, yang saya baca detail. Dia kata satu masalah dengan PKM ni yang tak dapat sokongan, Melayu tak sokong, ialah kiblat dia Cina. Perjuangan dia untuk Cina, orang Cina. Anggota dia, komrad dia ni, dia suruh kamu kembali fikir bahawa tanah Melayu ni negara kamu. Tak boleh. 90% daripada mereka fikir negara mereka yang asal sana. Mereka berjuang buat apa kat sini? Mereka nak tubuh sebuah negara komunis. Sekiranya komunis berkuasa di sini, dia jadi sebahagian daripada negara sana. Kerana prinsip prinsip komunisme mau di mana ada diaspora orang Cina, dia jadi kerajaan, otomatik dia jadi negara Cina. Itu di sana. Dan buku teks di sana sebut di sini pun sebenarnya milik dia. Dia ikut sejarah zaman Ming. Melaka ni, Selat Melaka, Laut Cina Selatan ada hubungan dengan dinasti Ming, maka itu hak Cina. Sebab tu dia claim Laut Cina Selatan, tapi buku dia sebut sampai ke Selat Melaka. Dan dia fikir mana negara yang diperintah oleh diaspora ini, turunan ini, maka dia jadi otomatik negara Cina. Itu yang mereka fikirkan dalam prinsip Mao ni. Jadi dia bersifat nasional. Orang Melayu tak boleh masuk, tak boleh sokong. Tapi orang Melayu boleh pula bekerjasama dengan komunis Indonesia. Kenapa? Pasal mereka ni Melayu sama Melayu dah berjuang untuk kepentingan kemerdekaan. Kelompok seperti Syamsul Fakih, Abdullah Shidi ni komunis kah? Berjuang kemerdekaan? Dia berjuang merdeka betul. Platform dia bagi saya tak betul. Kerana dia telah masuk satu platform, dia boleh digunakan oleh komunis untuk tunjuk bahawa komunis juga pada hari ini tunjuk dia juga berjuang untuk kelompok tersebut. Mereka ni jadi alat. Memang mereka berjuang merdeka, tapi platform mereka komunis. Mereka tetap jadi komunis dari segi politiknya. Dari segi ideologi kita tak tahu. Orang pada hari ini dia tulis macam-macam. Masa dia berjuang kita tak tahu macam mana. Rashid Maidin sebelum darurat dia dah masuk komunis dah. Dia komunis betul dah masa sebelum darurat. Samsiah ni masuk selepas darurat, takut kena tangkap. Rashid Maidin ni masuk juang komunis sebelum darurat. Mak Indra ni dalam PKM, bukan regimen ke-10. Ini komunis betul. Jadi dari segi politiknya komunis lah. Tapi yang ramai-ramai yang saya kata mereka ni dalam jumlah PKMM ni, keahlian dia, jumlah dia dikatakan tercapai sampai 100,000 orang jumlah ahli dia, ramai. Bila isytihar darurat, yang pergi Indonesia ni berapa puluh orang, yang masuk hutan ini dalam 300 hingga 1,000 orang, selebihnya pergi ke mana? Masuk UMNO balik. Tak ada pilihan. Mereka pergi dalam UMNO, tubuh UMNO apa semua, keluar daripada UMNO, berhenti isytihar darurat, tak ada pilihan, lagi masuk UMNO balik. Anda pernah dengar tak nama ni? Saya bagi nama yang mungkin anda kenal, tapi dalam platform lain. Aisyah Ghani pernah dengar tak? Ni dalam parti mana? UMNO. Tapi kiri. Ini masuk sepas darurat lah ni, yang tak ada pilihan. Abdul Ghaffar Baba, kiri, tak mau masuk UMNO ni, untuk tuan-tuan masuk lambat sikit. Ada pilihan, nak berjuang macam mana? Masuk komunis lagi, jadi komunis. Lawan parti macam tu kena tangkap. Tak lawan lagi, mau terlibat dalam politik, tak ada pilihan, masuk UMNO. Itulah perjuangan UMNO sebenarnya. Lepas mereka masuk ni, mereka ni daripada satu gerakan yang lain tumpang. Lepas itu mereka muncul dalam bentuk-bentuk yang lain. Persatuan Ulama Malaysia, setelah mereka ada dalam tu, ulama kumpul balik bincang, kita tak boleh. Kita mesti tubuh balik, pergi balik, bincang balik, buat persidangan banyak kali. Yang terlibat ni semua pegang jawatan dalam UMNO pun. Kerana masa masuk dahulu sangat kuat. Mereka masuk begitu ramai sekali. UMNO bertukar slogan daripada hidup Melayu kepada merdeka. Kerana kelompok ni lah. Diri dan agama ni bila masuk mereka kuasai.
Mereka bahkan jadi menteri pun selepas itu. Contohnya Aziz Ishak di pertanian. Lepas tu kena tangkap kerana tuduhan komunis, kerana bantu rakyat bawahan beri baja. Toke-toke tak suka, dituduh sebagai komunis, tangkap. Kiri ni terlibat dalam kerajaan. Sama Ahmad dan sebagainya. Mereka cerita balik tentang sama Ismail, siapa Ismail? Tun Ismail kah? Tak ingat. Orang yang hebat-hebat yang terlibat dalam kiri ni, kemudian mereka ini jadi kanan, tapi jiwa kiri mereka itu masih ada. Jiwa perjuangan ulama itu masih ada, walaupun akhirnya mereka ni berpecah. Ada yang keluar, ada yang kekal. Macam Abdullah Fain, dia kekal dalam UMNO, dia tak mahu terpisah. Dia bagi alasan, saya tak mahu ada perpecahan orang Melayu. Yang lain di bawah pimpinan Fuad Hasan dan kemudian ramai lagi. Mereka ini bila kita cek balik dalam kajian, majoriti mereka ini bertambah yang pegang jawatan dalam PAS, terlibat dalam PAS adalah kelompok reformis yang asalnya kaum muda. Ada senarai.